with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamari Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kami excited sangat sebab kita ada cerita seram asrama. Dah lama gila tak cerita pasal seram asrama kan. So hari ni here we go. Kita ada beberapa kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber kami tentang pengalaman mereka di dalam asrama. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, cerita yang pertama ni, kita bagi nama pemilik kisah ni Aidil, bukan nama sebenar. So, Aidil nak ceritakan tentang kisah seram yang dia pernah diganggu waktu nak mandi. Time tu waktu pagi-pagi tau. Dan selama dia diganggu tu, hampir dalam 1 jam lebih juga lah. And tempat ni berlaku dekat asrama waktu dia belajar dulu dekat Pahang. Asrama Aidil ni ada 3 tingkat. Dan tingkat yang ketiga tu ditutup. Aidil pun tak tahu sebab apa ia ditutup. Sampai ada satu hari ni kan, diorang dapat arahan daripada warden dan senior untuk bergotong royong bersihkan semua dorm dekat tingkat 3 tu. Sebab time tu ada seorang pelajar baru nak masuk dan tak cukup dorm. So nak tak nak terpaksa lah bersihkan tingkat 3 yang dah lama tutup tu. Dan sejak dorm tu telah dibersihkan oleh Aidil dan rakan-rakan dia untuk diduduki oleh pelajar lain, Aidil dengan kawan-kawan dia ni kerap bercerita tentang mimpi masing-masing. Sebab mostly mimpi diorang sama. First kali antaranya, diorang pernah mimpi ada seorang budak kecil ni berambut pendek dan berpakaian seperti orang luar negara tau. Macam baju petak-petak dan pegang seruling yang besar. Lepas tu pakai skirt. Itu ada yang bermimpi. Tapi ada juga antara diorang punya junior dengan kawan-kawan Aidil ni yang ternampak benda tu. Budak tu tengah main lari-lari dekat tingkat 3 malam-malam. So, Aidil tak tahu betapa jauhnya kesahihan cerita yang diorang cerita tu. Sampai ada satu hari ni, Aidil menyampuk tahu kawan-kawan Aidil yang tengah bercerita pasal budak tu dekat orang lain. Aidil cakap, betul ke apa yang korang cerita ni? Semua cerita nak sama je. Mana budak tu biar aku jumpa? Nak tengok juga. Lepas tu member Aidil ni tegur lah. Kau jangan acah-acah berani. Tapi sebabkan Aidil ni keras kepala waktu tu, pas je 3 hari Aidil cakap macam tu, tiba-tiba dia diganggu. So untuk pengetahuan korang, dorm Aidil ni ada dekat tingkat 2 tau. Aidil ni seorang yang morning person. So dia selalu akan bangun pukul 5 pagi dan memang rutin dia bangun-bangun terus mandi sebab tandas tu memang tak ada orang waktu-waktu macam tu, dan waktu-waktu macam tu air tu kuat kan kalau dia seorang je mandi. So lepas dia mandi barulah dia kejut orang lain. So nak dijadikan cerita, ada satu hari ni disebabkan Aidil ni tertidur awal dari waktu yang biasa dia tidur. So dia terbangun lebih awal. So dia terus capai toilet, barang mandi semua, nak pergi ke toilet lah dalam keadaan mamai waktu tu. And bilik air tu kedudukan dia terletak dekat hujung setiap tingkat asrama. Dan bilik air yang Aidil pergi ni berdekatan dengan dorm dia dekat tingkat 2 tu. So bilik tu dia gambarkan macam pintu dia semua besi, daripada tempat mandi sampai ke jamban semua besi. Dan pintu utama untuk masuk ke dalam bilik air tu kalau dibuka, dia akan auto tutup sendiri tau. Dan ada keluarkan sedikit bunyi lah sebab tu pintu besi kan, macam bunyi berkarat. So kedudukan dalam bilik air tu pula ada 4 bilik shower, bilik mandi, dan dekat depan bilik shower tu ada 3 sinki dan 4 ke dalam ada jamban. So waktu Aidil ni masuk guna bilik shower tu, bilik mandi yang pertama, bilik tu paling dekat lah dengan pintu utama tu. So biasalah asrama lelaki, dia cakap biasalah, saya tak tahu kata biasalah asrama lelaki, nama je bilik shower tapi showernya dah patah, yang tinggal cuma lubang paip je. So pada permulaan dia nak mandi tu, biasa je lah dia siap bergigi, cuci muka, sampai je part nak shampoo rambut dan sabun badan.
tiba-tiba dia terdengar bunyi air sinki pertama. Lepas tu, sinki kedua pula dibuka. Lepas tu, sinki ketiga pula. Dan disebabkan time tu dia macam masih mamai-mamai, dia anggap macam ada orang lain lah yang dah bangun selepas dia kan, dan nak mandi awal juga. Lepas je dia letak shampoo kat tangan, dia terdengar lagi bunyi air paip dekat jamban hujung dibuka. Lepas tu tengah shampoo kepala, dia dengar lagi air paip dibuka dekat jamban sebelah dia pula. Dan ia berlaku sampailah semua jamban dan bilik shower sebelah Aidil ni, pipe ni semua terbuka tanpa henti. Maksudnya bising lah, macam ada riuh ramai orang. So bila semua pipe terbuka, arus air akan jadi slow kan. Jadi pipe yang Aidil ni tengah mandi, dia dah makin slow tau, sampai dia mengalir dekat dinding je. So waktu tu Aidil memang tak fikir apalah. Dia cuma fikir, oh ada ramai orang tengah mandi juga kan. So disebabkan air tu makin slow, Aidil sampai tadah tau air dekat dinding tu sebab nak habiskan mandi kan. So habis settle mandi, dia nak grab towel. Time dia nak grab towel tu, tiba-tiba semua bunyi air pipe dekat dalam toilet tu terhenti. So Aidil masih lagi ingat ada ramai orang yang tengah mandi. Dia pun buka lah pintu. Ingatkan dia orang semua dah habis mandi lah. Bila dia buka je pintu bilik shower tu, dia tengok sinki lantai semua kering, macam tak pernah orang buka pipe tu. Lepas tu dia tengok bilik shower sebelah, lantai semua kering, macam tak ada orang mandi pun. Dan bila dia keluar daripada bilik air tu ikut pintu utama, dia pelik lagi sebab time tu dia tolak pintu tu berbunyi dan dia tutup sendiri pun berbunyi. So dia terfikir sepanjang dia mandi tadi, dia tak dengar pun bunyi pintu berbunyi. So dia terfikir siapa pula yang masuk tadi kan. Dia pun berfikir sambil berjalan nak pergi balik ke dorm dia. Dan tiba-tiba Aidil terdengar ada bunyi Swiss. Macam orang tengah main bunyi Swiss. Bila dia pandang belakang, dia tengok depan mata dia sendiri yang lampu tandas tu terbuka dan tertutup. Tapi Aidil tak nampak siapa-siapa pun yang main Swiss tu. So disebabkan Aidil tu macam dia tak ada lagi vibe seram waktu tu kan. Dia tengah malas gila nak bangun, mandi pun terpaksa. So Aidil pun cakap lah, duduklah main lampu tu dan diam. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. So dia pun teruskan jalan pergi ke dorm dia. Dia pergi ke katil junior sebab nak tengok time tu dah pukul berapa. And dia baru sedar time tu dia balik daripada bilik air pukul 4.45 pagi. Lepas tu petangnya tu dia jumpalah dengan senior dia kan. Semalam kau set jam pukul berapa? Sebab Aidil ni dia terbangun disebabkan jam alam junior dia tu. And then junior dia tu cakap pukul 3 pagi. So rupa-rupanya si Aidil ni semalam dia pergi mandi pukul 3 pagi guys. Dan pukul 3 pagi itulah dia diganggu macam tu sekali. So itu kisah seram asrama yang pertama dikongsikan oleh Aidil. Kisah seram asrama yang kedua ni, kita panggil nama dia Putri, bukan nama sebenar. So korang dah ready nak dengar kisah Putri? Let's go. So Putri berumur 16 tahun dan kisah ni terjadi sewaktu Putri ada pertandingan catur ataupun chess peringkat daerah dekat Sabah pada Selasa minggu ni. Baru je berlaku Jadi time ni baru je sampai dekat asrama dia. So dia happy sangat sebab excited pergi pertandingan catur tu. So malam pertama dia nak pergi tandas tau. So dia bangunkanlah, dia kejutkan member dia. Tapi member dia tak bangun-bangun. So Putri terpaksalah pergi sendiri memandangkan time tu dah pukul 1 pagi. Jadi dia rasa macam seram lah kan, tak sedap hati. Tapi dah memang tak tahan sangat. Yang kawan-kawan dia pun semua tak bangun daripada tidur. Dia terpaksalah pergi sorang-sorang. So dia beranikan diri pergi ke tandas tu. So semasa perjalanan kat sana tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi masa dia nak pulang daripada toilet ke bilik dia semula, dia ternampak ada satu kucing warna hitam tau. And Putri ni tegur kucing tu. Belai-belai kucing tu. Lepas tu dia bawa kucing tu masuk ke bilik asrama dia. And then dia tutup pintu. Tak ada tingkap yang terbuka. Tapi esok pagi kucing tu tiba-tiba hilang. So dia terfikirlah macam mana pula kucing ni boleh keluar. Jadi dia fikir mungkin member dia kot yang keluarkan kucing tu kan. So dia biarkan perkara tu. Pada malam kedua, lebih menyeramkan lagi. Sebab benda ni berlaku pukul 5 pagi Time tu dia bangun untuk solat subuh. Tapi yang peliknya selalunya ada penjaga gate tau. Macam ada guard kan dekat depan asrama. Dan pada hari tu tak ada. Jadi Putri fikir mungkin pak guard tu pergi ke toilet ke apalah. Jadi Putri pun pergilah toilet untuk ambil wuduk. Dan Putri pelik kenapa time ni tak ada orang.
Selalunya pukul 5 pagi tu dekat asrama dia dah ada ramai orang lah yang lalu lalang, masuk toilet, ambil wuduk. Jadi Puteri buat dek je, dia ambil wuduk macam biasa. Sekali waktu dia tengah ambil wuduk tu, tiba-tiba makcik yang jaga gate tu ada dekat sebelah dia. Lepas kau tahu tak makcik tu cakap apa kat dia? Dia cakap tempat yang kamu ambil wuduk ni bukan tempat untuk ambil wuduk. Ini tempat untuk mandi mayat. So, dia terkejut lah, panik kan. Sebab dia betul-betul ingatkan ni tempat ambil wuduk tau. And then dia pun keluar, tengok dekat depan balik. Rupa-rupanya ada papan tanda yang tulis dekat situ, tempat mandi mayat. Jadi Puteri pun keluar daripada tempat tu menuju ke tempat sebenar. Tapi time tu, waktu dia nak masuk ke bilik ambil wuduk yang sebenar tu, dia terserempak dengan penjaga gate yang tadi tu. Jadi dia tegur lah lagi sekali. Bukankah makcik ada dekat bilik mayat tadi? Lepas tu makcik tu kata, tak ada lah. Weh, Puteri jam waktu ni. Memang terkejut sampai dia lari selaju yang mungkin ke bilik dia. Time tu semua member-member dia pun terkejut sebab nampak Puteri ni cemas. And then dia cerita lah pada A sampai Z kan. And then member dia tu buka cerita tau. Dia kata dia pun pernah nampak kucing hitam yang Puteri bawa balik tu kan. And dia cakap sebenarnya kucing tu tak pernah wujud pun dekat asrama tu. Weh, aku jam lah macam mana dekat asrama boleh ada tempat mandi mayat ni. Anyway, itu kisah yang kedua. So, korang dah bersedia tak nak dengar kisah yang ketiga? Ya, kita ada lagi satu kisah seram, but this one tentang kisah seram college. So, kalau korang dah bersedia, jom kita ke kisah yang ketiga. So, kisah seram college ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang duduk bersama-sama. Diorang ni kawan lah. So, diorang ni baru lepas terkena kacau dekat dalam rumah sewa lama tau. So, sekarang diorang nak cari rumah sewa baru. Tak jauh daripada kawasan yang diorang duduk sekarang ni ada satu kondo baru. Kondo tu lawa tau, besar juga. Rumah tu bagi diorang sangat-sangat selesa sebab ada security dan kawasan tu lampu dia banyak. Selepas diorang dah cuci rumah tu kan, diorang sempat duduk untuk beberapa hari saja sebelum diorang pulang ke rumah. And sebelum diorang balik cuti SEM, member ni dah kena kacau dah. Tapi dia tak sempat nak bercerita dekat sesiapa pun sebab dia tahu kawan-kawan dia lain ni semua penakut. So, inilah kisah yang terjadi dekat dia. So, kisah yang pertama, kita bagi pemilik kisah ni Rose, bukan nama sebenar. So, malam kedua mereka tidur dekat rumah tu, Rose adalah orang yang paling lambat tidur, orang terakhir tidur. So, Rose ni bilik dengan 3 orang roommate dia. Yang lagi seorang tu, dia duduk sorang-sorang. So, disebabkan dia duduk sorang-sorang, bilik dia bilik paling kecil lah dalam rumah tu. Time tu pukul 2 pagi tau. Rose tengah main game. Lepas dia main game, dia pun nak masuk bilik untuk tidur. And macam biasa, rumah bujang kan tak pakai katil, diorang pakai tilam saja. So, Rose ni baring lah. Dan belakang kepala dia ni ada sliding door. Time tu dia tak tahu kenapa dia boleh tergerak hati nak tengok ke arah belakang. Sliding door dalam rumah diorang ni macam ada langsir tau. Cuma langsir diorang tu tak sampai ke lantai. Ada gap dalam 2 kaki daripada lantai. Sampai dia nampak ada kain putih yang kotor. And masa tu dia bangun slow-slow, buka lampu bilik, ambil selimut dan tutup balance langsir yang tak sampai ke lantai tu tau. Lepas tu dia paksa diri dia untuk tidur. Selepas kejadian malam tu, dia tak bercerita kat siapa-siapa pun supaya kawan-kawan dia semua tak fikir bukan-bukan lah dan takut dia orang semua jadi takut dan panik kan. Nanti Rose juga yang susah. Jadi pada hari semua nak balik ke rumah masing-masing, Rose dengan 2 orang roommate dia antara yang paling lambat balik. Sebab nak teman salah seorang daripada roommate dia ni tunggu parents datang untuk ambil dia. Jadi masa diorang tengah tunggu parents kawan dia tu datang, Rose cakap dengan diorang yang dia nak baring kejap dalam bilik. Masa tu pukul 10 malam dah lah. So dia nak rest kejap lah sebelum dia nak pergi bertolak balik ke rumah kan. Time tu tak adalah lama sangat tau. Tak lama lepas tu dia kena ganggu. Elok je dia hampir nak terlelap kan. Tiba-tiba ada macam ada benda yang tiup nafas dia dekat telinga Rose ni. Punyalah kuat sampai Rose ni terkejut. Dia bangun melompat tau. Terus pandang ke arah almari. Disebabkan almari baju dia tu tengah bergegar. Macam ada yang baru lepas terlanggar almari tu. So dia terus ajak 2 orang kawan dia tu tunggu kat kedai makan. Alasan dia sebab dia tengah lapar. Padahal dia tengah takut apa yang berlaku, apa yang ada sebenarnya dalam rumah tu. So cerita tu sampai kat situ. Selepas je balik daripada cuti SEM, diorang ni lalui hari seperti biasa. And sebenarnya banyak juga yang terjadi dekat dalam rumah tu. Tapi diorang ni banyak pejam mata je lah. Dan antara benda yang terjadi tu adalah, first,
paku karat yang sentiasa ada dalam toilet, buanglah banyak kali pun dia tetap akan ada balik. Means paku karat tu sentiasa ada dalam bilik walaupun semua orang dah pernah cuba untuk membuangnya. Dia tetap ada balik. Yang kedua, diorang terdengar macam ada orang berjalan dekat ruang tamu bila diorang tinggal seorang-seorang dalam rumah tu. And semua orang dalam rumah tu, semua orang terkena benda ni. Tak ada yang tertinggal. Tak kira lah malam ke siang. Yang ketiga, diorang ternampak ada salah seorang roommate diorang, housemate diorang ni tengah berjalan. Tapi bila tanya dia nak pergi mana, dia tak jawab. And bila diorang tanya balik owner tuan badan tu, diorang kata diorang tak ada pun dekat situ time tu. Tu bukan dia. Tu siapa yang diorang nampak? Kiranya benda tu macam banyak menyerupai housemate diorang. So yang seterusnya ni adalah kisah yang Rose nak cerita. Tapi bagi Rose seram. Sebab kisah ni tak terjadi dekat housemate diorang, tapi terjadi dekat kakak kepada housemate diorang ni. So satu hari ni kakak dia nak hantar barang adik dia yang mak dia kirim, nak hantar ke rumah diorang ni lah kan. So nak dijadikan cerita, waktu tu dah pukul 12 malam, 12 lebih dah lah. Suami kakak dia ni tunggu dalam kereta. Kakak dia naik nak pergi hantar barang tu. Dan disebabkan kakak dia ni nak cepat, kakak dia naik tangga je lah, tak naik lift. Rumah diorang ni pun tingkat 1 je. So masa kakak dia naik, kakak dia terserempak dengan adik dia. Kakak dia tanyalah, apa pasal kau duduk kat tangga ni? Adik dia pun jawab, tengah gaduh ni. Tengah gaduh dengan pasangan dia kan. Masa kakak dia nak bagi barang tu, adik dia cakap lah, tolong letak dalam bilik. So kakak dia pun tolong lah kan, pergi naik sampai ke bilik. Sampai je kat rumah tu, kakak dia pelik, rumah tu berkunci. Tapi kakak dia ingat mungkin sebab nak jaga kan, tak nak orang masuk. So mungkin rumah diorang ni sentiasa berkunci. Kakak dia pun nak ambil lah kunci yang biasa diorang letak dalam kasut. Bila kakak dia masuk dalam rumah tu, kakak dia terkejut sebab adik dia tengah tengok TV weh. Kakak dia ni tak nak tanya, tak cakap apa-apa, terus hantar barang tu masuk dekat dalam bilik adik dia. Bila kakak dia buka pintu bilik adik dia tu, kakak dia nampak adik dia tengah tidur pula dalam bilik tu. Lepas tu kakak dia teruslah keluar balik daripada bilik tu kan, pergi ke ruang tamu. Sekali kakak dia tengok, tak ada siapa-siapa yang tengah tengok TV dekat ruang tamu tu. TV tu tertutup dan semua lampu tertutup sebenarnya. Kakak dia cepat-cepat terus nak keluar daripada rumah tu. And masa nak kunci pintu tu, adik dia call, bagi tahu kalau ada nak drop barang, boleh letak je dekat guard house. Tak payah naik. Sebab adik tak ada kat rumah. Housemate tak ada kat rumah. Adik dia bagi tahu adik dia dengan kawan-kawan dia semua dekat Seri Hartamas. Kat tempat lain lah. Akak dia tak jawab weh. Akak dia tak jawab call tu. Terus letak handphone. Nak lari terus masuk dalam kereta. Masa tengah turun tangga tu, kakak dia terkejut. Berhenti kejap. Disebabkan ada lagi sosok adik dia tu dekat situ. Masih ada kat tangga. Akak dia slow turun. Cuba untuk tak nampak. Tak buat apa-apa lah kan. Tapi bila dia lalu je sebelah benda tu terus cakap, sekarang kau dah tahulah aku siapa. Benda tu terus bangun, pandang ke arah kakak dia dan senyum. Kakak dia terus lari pergi kat kereta, tak toleh belakang langsung. Dan apa yang kakak dia nampak, benda tu berubah. Dah tak nampak macam adik dia, tapi nampak macam sosok ponti ya, dengan baju putih, rambut panjang sambil mengilai. Kaki dia tak jejak dekat tanah, macam terapung. Lepas daripada tu, kakak dia demam panas. Agak lama jugalah. Selepas seminggu, baru kakak dia datang ke rumah dan cerita apa yang terjadi sebenarnya. So, itulah kisah seram asrama. Tapi yang last kali tu bukan asrama, dia macam rumah sewa kan. Kamar rasa yang last tadi tu seram gila weh. Kakak dia nampak banyak gila adik dia tu. Padahal adik dia call tak ada dekat rumah tu. Oh my god. So kamar rasa tu sahajalah video untuk hari ni. Thank you kepada semua pemilik kisah seram yang sudi berkongsi cerita dengan kita orang semua. And kalau ada antara korang yang nak berkongsi pengalaman seram korang juga, boleh kongsikan dekat email kamarina@work29@gmail.com. So thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!